349. 340,909 kan? 340,909. Apa unit dia? A per kilogram. 340, okey betul. 909. Maknanya 9 kuasa berapa ni? 3.40 darab 10 kuasa berapa ni? Dapat darab 10 kuasa berapa? 3.4, 1 darab 10 kuasa 5. 3.41 darab 10 kuasa 5. Joule per kg. Jadi cikgu sengaja bagi nilai dia besar sikit. Jadi sepatutnya berapa nilai muatan haba pendam tentu untuk pelakuran air. Ni kan 3.34 darab 10 kuasa 5 kan. Jadi kalau kata kita buat eksperimen sebenar, dia akan jadi besar sikit. Apa sebabnya kita dapat nilai yang besar sikit? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa kita dapat nilai yang lebih besar daripada nilai sebenar, nilai teori? Amira tahu? Sebab haba tu. Sebab apa? Sebab apa? Cuba dia selalu tanya soalan macam ni. Siapa boleh kita cikgu kenapa jawapan dia lagi besar daripada yang sebenar? Sebab haba daripada persekitaran. Betul, haba daripada pemanas rendam tu tidak diserap sepenuhnya oleh air tapi terbebas kepada persekitaran, kan? Sebab kita tak boleh nak halang dia daripada dia bebas ke persekitaran. Jadi tak sepenuhnya. Jadi kita buat andaian bahawa haba bebas sama haba serap, sebenarnya haba yang dibebaskan tu lebih daripada haba yang diserap. Sebab tak semuanya diserap oleh air, ada yang terlepas ke persekitaran. Jadi sebab kita terpaksa pakai formula ni, jadi kita tak dapat jawapan yang betul-betul tepat lah. Sebab tak semua haba yang dibebaskan tu diserap. Jadi kita buat andaian ni untuk kita punya calculation. Alright, jadi lepas kita dah buat eksperimen untuk cari haba pendam tentu pelakuran, kita boleh buat juga eksperimen untuk cari haba pendam tentu penguapan. Jadi yang ni senang lagi sebab kita tak payah buat satu set kawalan. Okay, kenapa kita tak payah buat set kawalan untuk yang ni? Tadi kat atas tu kenapa kita kena buat set kawalan? Kenapa yang ni tak perlu? Kenapa? Sebab air tak boleh didih pada suhu bilik. Betul. Kalau tadi tu ais tu memang dah melebur dah kan pada suhu bilik. Tapi air ni dia takkan tiba-tiba keluar asap kalau kamu tak panaskan dia kan. Jadi kita tak perlu dua apparatus. Kalau kata penyejatan pun dia akan ambil masa yang lama kan. Kata kita buat eksperimen ni 5 minit je, tak sempat pun air tu nak tersejak kan. Jadi kita tak perlu ada set kawalan. Air tu tidak akan mendidih pada suhu bilik. Jadi untuk eksperimen yang ni kita terus letak kita punya bika ni yang kita dah isi air, lepas tu kita balik tisu supaya kurangkan haba keluar ke persekitaran. Terus letak atas neraca elektronik ni, lepas tu kita setkan. Kan? Sediakan radar, lepas tu hidupkan pemanas rendam dan tunggu sehingga air didih. Jadi kita akan panaskan air ni sampai dia mendidih, sampai 100 darjah Celsius. Jadi masa dia dah sampai 100 darjah Celsius tu, baru kita start kita punya jam randik. Sebab kita nak dia tukar fasa tu kan. Jadi yang ni kita nak tengok banyak mana haba dia perlukan untuk tukarkan dia daripada cecair kepada gas kan. Jadi masa air tu dah didih, baru kita start kita punya jam randik. Okay, lepas tu kita rekodkan bacaan neraca M1 kita. Maknanya bacaan awal dia waktu bunyi apa? Jadi bacaan awal tu waktu baru capai 100 darjah Celsius tu. Jadi masa dia dah capai 100 darjah Celsius dia akan keluar wap air ni kan. Sebab apa wap air ni? Sebab dia dah tukar jadi steam lah masa tu kan. Jadi kita akan panaskan dia, apa jadi dengan paras air ni masa dia dah tukar jadi gas? Apa jadi? Berkurang. Dia akan berkurang kan. Jadi kita panaskan dia selama 5 minit.
Lepas tu kita rekodkan kita punya M2. Maknanya lepas 5 minit kita timbang balik tengok apa yang perubahan yang berlaku. Di M1 ni nilai yang masa 100 darjah Celsius tu kita start jam. M2 tu lepas 5 minit berlalu kita timbang semula berapa Gsim dia, maknanya berapa banyak yang dah tukar jadi gas. No? Okay, jadi ini semua yang kita kena catat lah. Jadi kita kena ada neraca awal punya bacaan M1, kita ada bacaan M2, maknanya bacaan lepas kita dah panaskan 5 minit. Kita kena setkan masa dia sebab kita pakai panah rendam, sekali kita nak pakai formula. Lepas tu kuasa panah rendam pun kita kena ada 1000 watt. Okay, jadi kita nak kirakan haba pendam tentu penguapan untuk air ni. Oh, cikgu lupa nak bagi ruang. Okey, cuba kamu kirakan untuk cikgu berapa kamu dapat pakai kaedah yang sama macam yang ke atas tadi. Cuba kamu kira untuk cikgu berapa kamu dapat haba pendam tentu penguapan untuk air ni. Jadi mula kita pakai Q sama dengan PT. Lepas tu kita akan masukkan dalam formula Q sama dengan ML kan, sama macam tadi. Cuba kamu buat tengok kamu dapat berapa. Jadi Q sama dengan PT. Lepas tu Q sama dengan ML. Sekarang kita nak cari tu yang MLV. Jadi M ni macam tadi kita kena tolakkan M1 dengan M2. Cikgu, Ya? perpuluhan belakang kena ambil ah? Yang mana? Untuk yang 87 ni Tak, untuk apa? Haba pendam tentu. Untuk haba pendam tentu. Ambil. Kita ambil. Kecuali Okay. kalau kita nak tulis dalam kilojoule, kita dah bunda banyak dah lah. Kalau tidak kamu ambil je. Berapa Q dengan PT kamu dulu? 300,000 joule. Sama macam tadi kan, 300,000 joule. Okay. Jadi kita guna ni untuk dalam formula ni ganti kat tempat Q ni. Dah habis kira berapa dapat jawapan dia? Cuba bagi yang joule dulu, dalam joule per kg dulu. Dah. Kita nak cari LV no. Jadi LV adalah sama dengan Q kita bahagi dengan M. Dan M ni 2 orang ni tolak. Sebab kita nak jisim air yang telah bertukar menjadi gas. Jadi kalau kata kamu label kan M1 ni adalah starting ni kan. Starting lah. Belum lagi kita kira yang dah bertukar. Ni M2 ni dia dah start bertukar. Jadi yang ni adalah jisim air campur dengan minus yang dah bertukar jadi gas. Kan? Yang minus yang bertukar jadi gas. Jadi berapa nilai M2 kamu kat bawah ni? M2 pula. Berapa nilai M2 tolak M1 tu? 0.13. 0.13. Tak banyak pun yang bertukar kan? Sikit saja. Jadi yang ni 0.13. Jadi dah dapat dah berapa nilai LV kamu? 2 juta 2 juta betul? 7,692. Betul. 2 juta apa nombor dia tadi Q 300,000 bahagi dengan 0.1 tolak 0.87 kan. 2 juta 300,769. Dah betul. 1, 2. Bukan 2 juta.
200,000 bukan lah? 200,000. 692 cikgu. 69. Ada perpuluhan kan? Point 2. Yang ni dah ada perpuluhan kan? 2. Bukan 2 juta kan? 200,000. Betul ke cikgu tulis ni? Yang ni Q dia 300,000. Oh cikgu salah kira. Betul. Kamu betul. 692 Macam ni? Okey. Jadi yang ni dalam joule. Kalau dalam kilojoule, kalau dalam kilojoule kita tak kita bunda kan. Jadi kita ini bukan kita tulis kilojoule, kita tulis dalam bentuk piawai tu kan. 2.3 31 lah. 2.31 darab 10 kuasa 6. 6. 6 joule. Betul. 2.31 darab 10 kuasa 6 joule. Okey, jadi yang bawah ni kita dah bincang dah. Kan? Jadi nampak tak? Jadi haba pendam penguapan ni nilai dia patut 2.26. Tapi kalau kita buat secara eksperimen, kita akan dapat lagi besar. Sebab tak semua haba tu diserap oleh air, ada yang terbebas kepada persekitaran kan. Jadi perbincangan ni kita dah habis bincang dah lah. Jadi kalau kata elok kamu tulis balik lah yang mana jawapan untuk titik satu ni lah. Nanti kamu tulis dalam buku nota kamu Okey, kamu larat lagi ke ni? Larat lagi? Cikgu rasa dah pukul 4 dah. Boleh cikgu. Dah pukul 4 dah. Kita try satu soalan boleh untuk kita punya muatan haba ni. Cikgu asyik salah je haba pendam ni. Yang ni soalan struktur satu. Jadi next class cikgu akan bagi kamu tutorial untuk kita buat sama-sama nah. Jadi yang ni kamu nampak gambar rajah ni tunjuk apa? Rajah menunjukkan tin minuman yang disimpan dalam satu kotak ais. Dia tanya kamu first sekali nak tunjuk yang ni bab haba. Apakah maksud haba? Siapa ingat? Apa maksud haba? Sejenis tenaga. Sejenis tenaga. Jadi kamu jawab sejenis tenaga untuk dapat 1 markah. Alright. Jadi yang ni baru nak start masuk pasal haba pendam kita. Jadi kenapa ais boleh menyejukkan minuman tin? Jadi disuruh terangkan. Dia nak bagi 2 markah, jadi kita akan nyatakan 2 point. Boleh? Ni macam mana ais ni menyejukkan air tin ni? Apa kamu rasa kamu perlu mention? Ais bersentuhan secara terma dengan minuman tin. Betul, ais tu bersentuhan secara terma dengan minuman tin. Lagi? Yang ni lebih kepada soalan keseimbangan terma. Tapi kalau kata ais dalam keadaan suhu bilik, kita boleh kata dia tengah berlebur kan. Jadi kalau dia melebur, apa yang dia buat? Membebaskan haba. Menyerap haba. Dia akan menyerap haba untuk dia melemahkan ikatan ni kan. Di masa dia serap haba tu, dia serap haba daripada siapa? Dia serap haba daripada tin minuman ni. Boleh? Jadi bila dia serap haba dari tin minuman tu, air dalam tin tu akan jadi makin lama makin sejuk lah. Jadi dia akan serap sampai last kali berapa suhu air tin minuman ni kalau kita letak dia lama-lama. Last kali jadi berapa? Kosong. Sebab apa? Dia dah capai apa? Kat lebur. Kan? Dia dah sampai keseimbangan terma. Keseimbangan terma. Jadi dia macam masuk 2 lah. Sebab ais tu kita tahu dia akan melebur. Jadi dia ada 2 kan. Dia dah lah dia sejuk. Lepas tu dia serap lagi haba sebab dia nak putus keikatan. Dia double. Faham tak? Jadi ada 2 sumber penyerap haba kat sini. Satu tu sebab suhu dia. Satu tu sebab dia tengah melemah keikatannya. Jadi ais bersentuhan secara terma. Boleh. Secara terma dengan tin minuman. Okey, ketika ais sedang melebur, apa yang buat? Apa yang berlaku? Sambung ayat tu, ketika ais sedang melebur, apa yang diserap? Haba diserap. Haba spesifik kan? Kalau dia tengah tukar fasa, haba apa? Haba apa nama dia? Haba pendam tentu pelakuran. Jadi haba pendam tentu pelakuran diserap. Tiba-tiba tebal. Haba pendam tentu
pelakuran diserap daripada persekitaran ni kan. Daripada tin minuman, daripada persekitaran pun boleh. Persekitaran. Okay. Jadi haba akan terus diserap sampai apa? Keseimbangan terma dicapai. Keseimbangan terma dicapai. Jadi suhu tin minuman tu akan terus menurun sehingga keseimbangan terma tercapai pada suhu 0 darjah Celsius tu kan. Jadi last kali apa? Suhu tin minuman akan berkurang sehingga keseimbangan terma dicapai. Okay. Apakah suhu akhir bagi minuman tin apabila keseimbangan terma tercapai ni? Yang ni kamu tahulah. Apa dia? 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Dikatakan kita nak ais kita tu suhu dia rendah ya, apa kita buat kat ais tu? Siapa tahu? Kita tambah apa kat ais tu? Yang ni selalu kalau Tambah garam. kita akan tambah garam kan. Jadi sebab apa kita tambah garam, takat lebur ais tu akan jadi tinggi sikit. Jadi dia lambat sikit lebur. Faham tak? Jadi bila dia lambat lebur, dia boleh serap lagi banyak air. Dia boleh serap lagi banyak haba. Okey. Mari kita kira. Ya? Kenapa garam dia lambatkan peleburan air? Dia macam ubah, macam kata air laut dengan air biasa, dia punya nilai muatan haba semua berubah kan. Jadi kiranya sifat dia berubah sikit bila kita tambah bahan lain. Jadi yang ni senang lah sebab kita boleh tambah garam saja. Bila dia tambah garam, suhu ais tu boleh jadi rendah lagi kan, betul tak? Asalnya dia jadi rendah lagi, jadi dia lagi sejuk lagi. Kalau kata dia ada garam pada dia. Sebab cikgu rasa kita ubah sifat fizik dia. Dia sama macam kalau kata kita tambah garam dalam air yang mendidih, air tu akan didih pada suhu yang berbeza sikit daripada air yang tulen. Faham tak? Jadi dia ubah sebab kita dah ubah. Kenapa garam cikgu? Mungkin garam mudah didapati kot, tapi mungkin dia ada kait dengan macam mana dia apa kan molekul air tu nak terlepas ke apa kan, nak ubah ikatan ni kan. Garam tu mungkin bagi tenaga dia perlu lebih bila ada garam untuk dia untuk air tu, molekul-molekul dia tu nak melemahkan ikatan air tu. Adalah tu dia punya, cikgu tak baca habis lah ni, tapi cikgu tahu kalau kita tambah garam dia akan ubah kita punya takat didih dengan takat lebur satu bahan tu. Mari kita kira ni. Hitung jisim ais yang telah melebur menjadi air jika pemindahan tenaga haba ialah 318 kilojoule. Dia kata kat kamu, dia bagi kamu haba pendam tentu pelakuran ialah 3.36 darab 10 kuasa 5. Kita nak pakai formula apa ni? Q sama dengan ml. Q sama dengan ml. Jadi yang kita nak cari tu M ni kan. Jadi Q dia berapa? Ni dia dah bagi 318 kilojoule. Jadi kalau kita ganti kat sini, kita kena tukar dia jadi joule. Jadi 318,000 kan. Kita nak M. Jadi yang ni kamu kena picit kalkulator kamu baik-baik sebab biasalah dia ada kuasa. Jadi berapa dapat jisim dia? 10 kuasa 5 cikgu. Sorry, 10 kuasa 5. Pelakuran. Kamu picit butang exponential tu, ESP tu. Okay, berapa dapat jawapan dia? Kecil je kan? 0.95 kilogram. Betul, 0.95 ataupun 0.946. Mana-mana pun boleh. 0.95 kilogram. Rindu nak dengar cikgu. Tu kan bunyi tu?
Okey, jadi tak apa. Okey, bawah ni nantilah kita sambung next class nah. Jadi kita jawab sampai dekat situ je dulu. Faham tak pasal haba pendam? Okey. 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 Jadi cikgu rakam kali ni, selalunya cikgu tak rakam kan. Hari ni cikgu rakam. Jadi cikgu akan uploadkan semua bahan kamu